أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah, untuk sama-sama kita mendoakan kesejahteraan bagi negeri, negara Malaysia dan juga seluruh dunia dengan hidayah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah terus membantu kita dengan ujian yang ada ini, kita menghadapinya dengan keimanan dan lebih ramai lagi yang makin tunduk, makin bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan meneruskan halaman 381 surah An-Naml, surah semut, yang kita ambil pelajaran bahawa pengurusan amat penting dalam mengurus sesebuah negeri negara, dan lebih daripada itu puncak kepada pengurusan itu adalah membawa semua mengenal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita masih lagi dalam keadaan Malaysia yang tidak lagi stabil Ustaz ya, dari segi cabaran yang melanda, dan kita doakan kepada rakan-rakan kita di Pahang, yang berada di Johor, di Pantai Timur, di Selangor, dan katanya di utara juga Ustaz ya. Yang makin hujan lebat bagi sebahagian tempat, ada yang mula dinaiki air, untuk terus Allah bantu. Dan ujian adalah ujian, tetapi keimanan Ustaz ya, kita membekalkan, kita harapkan dengan keimanan yang mantap ini kita terus berusaha dan terus tawakal positif kepada apa yang berlaku, dan insya-Allah ada sesuatu yang lebih baik yang moga Allah gantikan kepada semua. Kita akan dalami halaman 381 pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 381. Pada ayat 45 hingga 53 kita akan menyambung kisah baru, kisah Nabi Saleh bersama kaumnya. Dan kemudian pada ayat 54 hingga 55 kita akan menyambung kepada kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Ada dua kisah pada halaman ini. Maksudnya ia adalah kisah baru tetapi mempunyai tema yang sama, berkaitan dengan peringatan dan juga kabar gembira kepada mereka yang berkenaan. Mari sama-sama kita baca ayat 45 hingga 50, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah terus kita bersama dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah terus sebarkan, tekan butang share di bawah ya, penonton-penonton di Facebook, di rumah boleh share dekat grup-grup Telegram, WhatsApp yang ada. Moga-moga dapat kita sama sebarkan Al-Quran kepada seluruh alam ini. Mudah-mudahan digemakan dengan bacaan Al-Quran, dan kita nak mengkaji, nak belajar tadabbur Al-Quran Karim dalam suasana ini. Sudah pastilah kita sekali lagi, selepas kita dikejutkan dengan pandemik, kita sekali lagi diperingatkan supaya kita tidak leka dan tidak lalai. Kita diuji sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, merahmati hidup kita. Jom sama-sama kita mulakan An-Naml, surah An-Naml hari ini
Muka surat 381 daripada ayat 45, ayat 45 hingga ayat yang ke-50. Dengan maqam sikah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 45 hingga 50 ya, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi sebentar tadi untuk sama-sama kita melihat apakah yang terkandung di dalam ayat ini. Baik, kita akan melihat kepada walaqad arsalna ila Thamud ya, setelah kami utuskan kepada kaum Thamud akhahum salihah, iaitu nabi ataupun saudara mereka di kalangan mereka, iaitu Saleh, bukan orang lain tetapi di kalangan kaum mereka sendiri. Ani'budullah, dan apakah seruan yang dibawakan oleh Nabi Saleh ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri, mengikut kepada panduan daripada Allah, rendahkan diri, jangan sombong walaupun mereka itu mempunyai satu tamadun ya. Kalau kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara sebelum ini berkaitan dengan mereka ini mengukir ya, ataupun mempunyai tamadun yang hebat. Baik, jadi dalam ayat yang ke-45 ini fa idza hum fariqan yahtasimun, iaitu mereka ini tiba-tiba menjadi dua golongan yang bermusuhan. Ini sama seperti apa yang berlaku pada Quraisy Ustaz ya. Setiap kali peristiwa yang dibawakan kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud banyak kali berulang. Surah Syu'ara ada, surah An-Naml ada, dalam surah-surah sebelum ini. Tetapi poin yang pentingnya ialah apa? Bila melihat kepada kisah ini, kita kena kaitkan dengan kisah Quraisy dan juga kisah kita. Maksudnya ada 3 peringkat. Kita akan melihat bahawa ia bukan sekadar ulangan, tetapi ia adalah peringatan kepada kita bahawa sebenarnya kalau zaman Nabi Saleh ini mereka diseru untuk merendah diri, mereka bergaduh ya, mereka tidak istilahnya yahtasimun, bermusuhan dengan Nabi Saleh kerana jangan kacau kami. Jangan kacau kami. Kami ada style kami, cara hidup kami, nak beribadah pada Tuhan, ikut peraturan Tuhan. Kami dah
kaya, kami sudah ada jalan hidup kami. Ini berlaku pada zaman Quraisy dan itu jugalah berlaku pada zaman ini. Jangan kacau kami. Ya, kami ada cara kami untuk hidup, dan bila ditegur yang dilakukan oleh Nabi Saleh ataupun kalau zaman ini oleh pendakwah-pendakwah orang yang mengajak ke arah kebaikan, mereka tidak setuju. Kata Nabi Saleh ya pada ayat yang ke-46, wahai kaumku, ya qaumi lima tasta'jilun, mengapa kamu mengharapkan mengapa kamu mengharapkan mencepatkan bisayyi'ah, mengharapkan mana azab daripada Tuhan, kata kamu betul sangat, mana azabnya, mengapa kamu minta yang itu, padahal sepatutnya kamu minta qablal hasanah, iaitu mintalah keampunan, ya, sebagaimana dalam ayat 46 itu, laula tastaghfirun, ya, kalau kamu tidak memohon keampunan kepada Allah, laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun, sebenarnya kamu akan dapat rahmat, ya. Kalau kamu minta ampun, baiki apa yang ada, it's okay kalau katakan sebelum ini ada kesilapan, tetapi minta ampun cepat-cepat berbanding dengan betul ke, kan, betul ke Allah akan azab, ada hukuman. Perkara itu dinamakan sebagai tasta'jiluna bisayyi'ah, kerana bila mencabar ataupun meminta disegerakan keburukan, itu menandakan kesombongan bila sudah berbuat kesilapan. Ini yang kita belajar daripada ayat ke-40 46. Dan inilah pelajaran kita zaman ini, Ustaz, ya. Bila bercakap tentang kalau kita ada silap, ya, kalau kita silap dalam pengurusan sebuah negara contohnya, kalau katakan tersilap sebagai sebuah keluarga, berbanding dengan cabar balik, ya, suami cabar pada si isteri cabar balik pada suami, kemudian letak dekat Facebook ke apa sebagainya, sebenarnya itu adalah tasta'jiluna bisayyi'ah, ya, sebenarnya nak mencepatkan keburukan. Si isteri nakkan keburukan untuk si suami nak keburukan untuk si isteri, cabar mencabar, netizen pula sokong menyokong, bakar lagi, habis, ya. As-sayyi'ah ini akan tersebar, ya, keburukan ini akan tersebar di dalam sesuatu masyarakat. Tetapi apa yang perlu kita buat? Dua-dua pihak, ya, mana-mana pihak yang yahtasimun, yang tak puas hati, beristighfar dan kemudian baiki mengikut channel saluran yang betul. Kalau katakan ada isu berkaitan yang perlukan mahkamah, ikut saluran mahkamah, berujuk kepada kepimpinan, bukannya dengan makin menyebarkan lagi perkara itu. Dengan istighfar, kesannya apa tuan-tuan? Ia menyebabkan kita mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Itulah kaedah bagaimana kita mendepani cabaran, Ustaz, ya. Kita mencuba mendepani cabaran banjir sekarang, sambil kita volunteer, sukarelawan yang ada, kena banyak istighfar, Ustaz. Ya, bukan sukarelawan, ada satu pihak ni dia kata sukarelawan ni, dia kata wah kami dah mengumpulkan 300,000, cakap dengan penuh rasa agak sombong sikitlah. Sebenarnya kita membantu kena istighfar, kita yang dibantu juga kena istighfar. Kalau katakan menginap di mana-mana, jaga solat. Pasal ada juga Ustaz ni yang ambil bantuan tetapi waktu subuh tak sembahyang. Yang itu juga kita kena baiki. Kerana apa? Kita nakkan rahmat daripada Allah pada ayat 46 itu, iaitu dengan istighfar, kita mengaku kita silap. Inilah yang berlaku pada Nabi Adam juga, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rahmat Allah, maksudnya rahmat Allah itu yang kita perlukan sekarang. Bila-bila saja air boleh naik, ya, bila-bila sahaja Allah boleh surutkan, pada bila-bila masa. Pada ayat yang ke-47, ya, pada ayat 47 kita akan melihat bagaimana respon kepada kaum Nabi Saleh. Bila mereka ini diberi nasihat oleh Nabi Saleh, janganlah kamu ni minta cepat keburukan, tapi istighfar, dia membalas. Apa balasannya? Ayat 47 kita baca sekali lagi dan kita harapkan ia juga menjadi panduan kepada kita. Silakan. Baik, kita nak baca ayat 47. Mudah-mudahan kita tak menjadi orang-orang yang tidak merasa apa-apa dengan ujian ni. Macam Ustaz Fah kata, ambil bantuan tapi tak datang sembahyang subuh. Sembahyang tak datang tapi ambil bantuan. Maknanya kita sekadar ditiup angin, arus, pergi ambil bantuan, tapi tidak ada apa-apa pun kesan di hati kita. Muhasabah bila berlaku ujian ini, biarlah kita mengambil pengajaran. Kalau tidak, kita masih lagi hanyut dengan ujian. Ada orang ujian tu meningkatkan iman, ada orang ujian itu bahkan dia menjadi makin jauh. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran. Ayat 47, kita tengok respon ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu tayyarna
بك وبمن معك قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. صدق الله. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Dia, Nabi Saleh berkata, nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Inilah yang menjadi respon daripada kaum kaum Saleh ini. Mereka menyalahkan Nabi Saleh. Mereka menyatakan bahawa tayyarna, iaitu nasib malang kami ini disebabkan oleh kamu. Tetapi sebenarnya nasib malang itu sebenarnya adalah datang daripada siapa? Ketentuan semuanya datang daripada Allah, tetapi inilah sebenarnya ujian kepada mereka, ujian untuk mereka lulus di dalam kehidupan. Maka pada ayat 48 ini, wa kana fil Madinah, menceritakan bagaimana mereka ini bila mereka tak puas hati dengan Nabi Saleh, bukan sekadar tak puas hati, mereka ada tis'atu rahtin, iaitu ada 9 kumpulan ataupun geng yang melakukan kerosakan di muka bumi, wala yuslihun, dan tidak melakukan kebajikan. Ini adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Jadi mengapa ada sampai 9 ini? Ini petunjuk bahawa sebenarnya bila menyerang kepada Nabi Saleh ini, mereka saling bermusuh antara satu sama lain dan melakukan kerosakan. Dan mereka, apa yang mereka buat? Mereka bekerjasama. Pada ayat 49, qalu taqasamu billah, mereka ini saling bersumpah di antara satu sama lain untuk apa? Untuk pasti menyerang kepada Nabi Saleh dan juga ahlahu, kepada ahli keluarga Nabi Saleh. Dan kemudian mereka akan cakap apa? Lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Komplot mereka, ustaz, ya, sebenarnya ialah mereka bekerjasama untuk memastikan bahawa mereka bekerjasama. Ya, mereka bekerjasama, 9 kumpulan itu bunuh kepada Nabi Saleh, dan nanti tidak boleh diteka siapa pembunuh kepada Nabi Saleh tersebut. Ini adalah satu clue kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebenarnya, iaitu bahawa mereka nanti akan membuat komplot di Mekah dan akhirnya masalah lah, ustaz. Ya, masalah nanti, siapa nak bunuh, siapa yang akan menyatakan yang akan timbal balik, ya, di Mekah itu sendiri. Dan ini yang berlaku pada peristiwa hijrah. Mereka sama-sama menyerang kepada Nabi, tapi rupanya Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia adalah perlindungan yang pasti daripadanya. Dan ayat 49 inilah sebagai clue, ya, wahyu yang turun. Dan ayat 50 itu Allah menyatakan wa makaru makran wa makarna makran, ya, iaitu mereka merancang tetapi Allah juga merancang, wahum la yash'urun, tapi mereka tak perasan. Mereka tak tahu sebenarnya Allah adalah yang paling berkuasa dalam hal ini, kerana kisah ini diberikan pada Nabi sebagai clue. Dan dalam zaman sekarang ini, ustaz, ya, sebenarnya Allah merancang. Sebenarnya kita rancang macam mana pun, ada orang merancang nak bagi bantuan itu pasal nak dapat nama, kan? Tapi sebenarnya Allah merancang, ada je orang-orang yang ikhlas bantu, tak perlu nama pun bantu. Dan ini adalah suatu petanda apa? Jangan main-main dengan Tuhan, tetapi kita mestilah serius buat sesuatu itu, memimpin dengan tanggungjawab, bukan sekadar nama. Dan bagi yang dibantu, kita terus dekatkan diri dengan Allah agar terus Allah pelihara dan selamatkan kita, negara kita ini, insya-Allah. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu khasama, iaitu bermusuh ataupun bertelagah. 18 kali disebut di dalam Al-Quran. Ini yang berlaku pada kaum Nabi Saleh. Mereka ini tidak setuju dengan Nabi Saleh atas kebenaran, tetapi akhirnya mereka juga yang hancur, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali balik selepas ini untuk menyambung macam mana apa yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh. Istilahnya damarnahum
istilah yang akan kita lihat selepas rehat nanti. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Dan ingatlah kisah Nabi Lut alaihi salam ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapakah kamu membuat perbuatan yang fahisyah, yang keji ini, padahal kamu sedar akan kekejian perbuatan maksiat tersebut. Datang sekali lagi nampaknya kisah Nabi Lut alaihi salam, kaum Luti, yang insya-Allah sudah pasti walaupun ayat itu berulang-ulang, kalimahnya pasti ada perbezaan sikit dari sudut kalimah yang kita nak belajar apakah mesej bersama dengan Ustaz Faz nanti insya-Allah. Baik, masih kepada semua penonton, sahabat-sahabat, kena terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Moga-moga kita jangan menjadi seperti kaum Nabi Lut sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu hukuman yang sangat pedih yang tidak mampu, walaupun kita mengatakan bahawa kita umat Muhammad dilewatkan azab dan sebagainya, tapi takutlah kita dengan peristiwa-peristiwa yang lalu kita ambil pengajaran seperti apa yang berlaku kepada kita hari ini. Tajwid sikit pada hari ini sahabat-sahabat sekalian, ra yang dibaca dengan nipis pula. Baru ni kita dah belajar ra, contoh-contoh ra dibaca dengan tebal. Hari ini ulang kaji huruf ra yang dibaca dengan tarqiq, iaitu baca dengan nipis. Contoh dalam surah An-Naml halaman 381 ini, iaitu pada ayat 45. Fa idahum fariqan yahtasimun. Fari ra bila baris bawah automatik, jangan fikir panjang, ra tu kena baca tebal. Ri fa idahum fariqan yahtasimun. Yang kedua ayat 51, aqibatu makrihim. Dan yang ketiga, ini ada sabdu. Cuba tengok. Innakum lata'tunar rijala syahwah. Lata'tunarri. Nun bertemu dengan ra yang mana kena masuk sabdu. Ra itu ada sabdu. Jadi bukan sekadar ra tu baris bawah sahaja yang nipis. Ri itu dah confirm nipis. Ketika dia mati sabdu tu, nar itu pun dah dalam keadaan nipis ra itu. Bukan kita sebut naur. Naur tebal baru ri nipis. Tidak. Narri sekaligus. Narri. Ramai yang baca naurija, baca dengan tebal. Di situ bila ra tu disebut baris bawah, tak perlu tengok lagi huruf sebelum ke huruf selepas, confirm ra tu nipis. Kalau ada sabdu pun maknanya kena baca dengan nipis juga. Start daripada nar itu dah nipis. Narri gitu. Fariqa bukan fariqa, fari. Kita baca surah Al-Fatihah ghairi kan, ada ra bagi bawah kan, ghairil maghdubi, ghairi ri tu nipis, bukan ghairil itu tebal. Tapi janganlah bila sebut nipis kena nipis tu, ada setengah orang safah dia nipis sungguh ghairil Allah sampai macam tu. Orang tengok Allah payah nak belajar ngaji kan, datang tengok tok guru sebut macam tu sampai habis. Oi, apa air liur terkeluar-keluar kan. Ya, biasa saja. Ri tak perlu sampai
ri macam menakutkan sikit Ustaz ghairi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Hari ini ringkas untuk kita belajar macam mana menyebut huruf ra tadi ya, dengan tenang-tenang sahaja tenang. Ya, dan tenang itu dengan ilmu lah ya, bukan tenang dengan kita mengikut kepada mood kita sahaja Ustaz ya. Masya-Allah ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah pun melihat kepada kisah Nabi Nabi Saleh sebentar tadi, dan kalau kita perasan sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara Ustaz ya, kita sudah pun melihat kisah Nabi Saleh, kemudian diikuti oleh Nabi Lut. Saya perhatikan juga sebenarnya mengapa macam berulang kan dua surah yang 26 27 ini, tetapi rupa-rupanya ini adalah sebagai satu peringatan jangan kita lupa pelajaran yang penting. Mari kita sambung kerana di sini kita ingin sama-sama memastikan bahawa memahami kisah ini ada kaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi lah yang menerima wahyu ini sebagai pujukan perjuangan beliau, dan ia ada kaitan dengan kita yang juga perlu berjuang ya atas dasar kebenaran. Mari kita lihat kepada apakah yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh ya, apabila mereka itu terus tidak setuju, yahtasimun, bermusuh dengan Nabi Saleh, malah mereka ini merancang komplot untuk menghancurkan Nabi Saleh dengan 9 rahtin, 9 geng ataupun kumpulan pada waktu itu. Kita baca ayat 51 hingga 55 untuk kita melihat kepada kesannya dan pelajaran untuk kita pada waktu ini. Silakan Ustaz. InsyaAllah sambungan kisah Nabi Saleh sikit lagi, lepas tu masuk Nabi Lut pula Hafiz. Betul. Baik, kita baca dahulu ayat yang ke-51 hingga 55, dan penonton-penonton bukan sekadar penonton, saya sendiri pun ingin bertanya juga kepada Ustaz Fazrul, sebab surah-surah ni Ustaz Fazrul menjelajahi. Kita mendengar Ustaz Fazrul mengkaji, menyampaikan, sudah pasti ada kadang-kadang perkara-perkara yang penting untuk kita tak nak terlepas insya-Allah. Ayat 51 hingga 55. Jom sama-sama kita baca. Sika insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-51 hingga 55. Kita melihat pada kisah Nabi Saleh, masih kisah Nabi Saleh pada surah Syu'ara ada cerita tentang unta ya, unta. Tetapi kisah Nabi Saleh pada surah An-Naml ni tak ada unta Ustaz. Tak ada unta dalam kisah ini, tetapi dijelaskan rupa-rupanya kalau dalam surah Asy-Syu'ara itu tentang mukjizat Nabi Saleh, mereka tak puas hati, mereka nak sembelih, tetapi rupa-rupanya kesan tidak percaya pada mukjizat itu, mereka mempunyai kedegilan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yahtasimun.
Itu poinnya. Kalau tidak suka, tidak beriman pada mukjizat, tidak mengambil manfaat daripada mukjizat, malah menentang mukjizat, seseorang itu akan jadi orang yang menentang kepada kebaikan dan kebenaran. Ini yang kita perhatikan dalam ayat yang ke-51. Ya, apakah yang berlaku? Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Ya, perhatikan kepada apa kesan daripada tipu daya mereka. Kami sesungguhnya kami dammarnahum, kami membinasakan mereka, wa qaumahum ajma'in, secara keseluruhannya. Yang tinggal adalah beberapa binaan-binaan mereka, ustaz ya. Yang tinggal, kalau katakan orang Mekah nak pergi ke Syam itu, dia akan melalui Madain Saleh, ya, akan tengok tinggalan-tinggalan ini dan habis khawiyah, mereka dah hancur, ya, adalah tinggalan yang baki-bakinya. Tapi nak ceritanya apa? Salah satu yang di-highlight dalam surah An-Naml ini, kisah 9 kumpulan tadi tu. Mereka saling bekerjasama untuk menghancurkan perjuangan kebenaran Nabi Saleh. Zaman sekarang ada orang yang komplot, Ustaz. Dia kadang-kadang ada satu tempat itu mungkin lebih rendah, mungkin tempat takungan air, tapi dia komplot, dia jual sesuatu itu, dan akhirnya kawasan itu dibina binaan rumah-rumah, dan akhirnya kalau banjir, itulah tempat paling mudah sekali. Syaratnya kalau nak naikkan tempat begitu, mungkin kena naikkan mungkin 2 meter lagi ke, tetapi kerana ada isu rasuah, kerana rasa nak kaya cepat, maka boleh berkomplot untuk tak kisahlah, tak jaga keselamatan, yang penting kita dapat bahagian kita. Kalau itu yang dibuat, maka itulah yang berlaku pada zaman Nabi Saleh. 9 kumpulan ini saling merancang untuk memastikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh itu akan dihancurkan. Dalam zaman ini, apakah kebenaran itu? Untuk diperjuangkan, memperjuangkan hak manusia, keadilan. Itulah mesej penting sepanjang sejarah manusia ini. Maka Allah suruh perhatikan kesannya, ya, fatilka buyutuhum, ya, pada rumah-rumah mereka yang hancur itu, khawiyah bima zalamu, adalah kerana apa? Kerana kezaliman yang berlaku. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun, dan ini adalah kebenaran, ya, tanda-tanda kepada orang yang nak mengetahui. Lalu sahaja tempat itu, Ustaz, kalau tak ada ilmu tentang perkara ni, kita rasa macam alah, itu binaan biasa. Tapi kalau kita kaji betul-betul, mengapa mereka dihancurkan? Kerana kezaliman. Sesuatu negeri, sesuatu negara itu makin lama makin hancur. Siapa yang hancurkan, tuan-tuan? Kerana kezaliman, rasuah, korupsi, ya, salah guna kuasa, dan kita perlu menegur perkara ini. Kita kena tegur. Kalau tidak, apa yang berlaku pada negeri, pada negara ini, makin lama makin hancur, makin lama makin orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ekonomi hancur, politik hancur, sosialnya pun hancur. Kerana apa? Kerana kezaliman, ya, yang perlu ditegur. Dan kalau kita tegur, apakah janji Allah pada ayat 53? Wa anjaynal ladzina amanu, ya, kami akan selamatkan orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka ini selalu, ya, nak melindungi diri mereka daripada masalah politik, ekonomi, sosial dalam hidup seharian. Namanya apa? Takwa. Takwa bukan sekadar kita sembahyang, ya, kemudian kita bayar, kita derma, kemudian kita tak kisah pun korupsi ataupun penyalahgunaan kuasa. Itu bukan nama sekadar takwa. Kesan daripada solat itu, kita tahu bahawa saya betul-betul buat kerana Allah. Bila keluar daripada solat itu, saya kena membantu manusia. Tak naklah, Ustaz, ya, kita ni ambil masa pergi umrah, ya, sampai 2-3 minggu, orang dekat Selangor ke, dekat negeri mana-mana ke, masih lagi memerlukan bantuan, tapi mana pemimpin yang diperlukan? Dia tak pun hadir bersama untuk melihat kepada perkara ini. Ini tanggungjawab amanah dan perlu kita beri perhatian. Dan ini pelajaran daripada kisah Nabi Saleh. Kita baca pada ayat 54, satu lagi, selain daripada isu kedegilan dan ekonomi pada waktu zaman Nabi Saleh ini, isu sosial, iaitu tentang budaya antara kaum Nabi Lut, yang kita nak baca sekali lagi ayat 54. Sila, Ustaz. Baik, kita nak masuk kisah seterusnya, kisah Nabi Lut yang cukup mencabar dakwahnya, berdepan dengan kaum yang melampiaskan nafsu ataupun melawan pada fitrah, mencari lelaki sesama lelaki, meninggalkan kaum perempuan. Dan semenjak itulah akhirnya kaum perempuan merasa sunyi, Safas,
kemudian mereka juga mencuba sesama mereka, jadilah bertambahlah LGBT dan semacam bertambah-tambah. Hari ini kita pun tengok kerana kesan keburukan yang begitu dahsyat sehingga tidak pernah berlaku dalam penduduk alam. Inilah kaum yang pertama melakukannya, dan sehingga sampai sekarang ni kita nak minta macam mana Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat kita mungkin ada di kalangan kita yang terjebak dengan perkara ni. Saya pernah pergi ke penjara Sungai Buloh, ada satu program bersama dengan banduan dalam sana, dan adalah beberapa di kalangan yang terlibat dengan LGBT. Memang sukar juga untuk kita nak kembalikan, tapi bukan itulah alasan. Al-Quran mudah-mudahan dapat menyembuh mereka, insya-Allah. Kita tadabbur surah seterusnya ayat yang ke-54, kita baca dahulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu membuat perbuatan yang keji padahal kamu sedar akan kekejian perbuatan maksiat itu. Inilah peringatan daripada Nabi Lut kepada kaumnya. Walutan id qala, Allah suruh kita ingat balik kepada peristiwa ini. Mengapa? Kerana ini adalah satu jenayah dalam sosial, ya, jenayah di antara kaum lelaki dengan lelaki, ya, dan akhirnya menghasilkan tadilah Ustaz ya, perempuan dengan perempuan. Dan saya semak di dalam internet ini sekarang ini biasa orang cakap ada lelaki ada perempuan kan. Kalau dekat Facebook saja ada 58 jantina. Jenis jantina, ya. Maksudnya dia beritahu dia lelaki ke perempuan ke, lepas tu ada jenis-jenisnya lagi. Ada yang paling terkini sekali dah sampai 72. Dia ada androgen, bigender, cisgender, gender fluid, macam-macam jenis jantina. Betapa rupa-rupanya daripada satu dosa yang mereka mulakan ini, ya, mereka tahu bahawa ini adalah fahishah, atatuna al-fahishah wa antum tubsirun. Kamu tahu perkara ini fahishah, tetapi dia nampakkan bukan sekadar dia tak malu, tapi dia declare. Inilah jadinya. Sampai sekarang ini dah jadi 58. Kalau check dekat Facebook tu, kalau nak jantina dia ada bukan male female, tak, dia ada 58, ya. Jadi nak ceritanya apa? Kesan apabila tubsirun, kamu nampak bahawa ini keji, tetapi dia nampak, tapi dia nampakkan pada orang lain. Macam kalau kes yang berlaku Ustaz ya, bila ada sesuatu yang keji berlaku, dia pergi sebarkan dekat social media, ya, tidak mengikut kepada channel yang sepatutnya. Kesannya orang yang tak tahu jadi tahu, dan akhirnya dia menular dan menjadi satu wabak yang orang berbincang perkara-perkara yang fahishah yang perlu ditegah. Innakum latatuna rijal, ya, apakah kamu ini mendatangi lelaki dengan nafsu, min dunin nisa, ya, bukannya kepada wanita. Bal antum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang mengikut perasaan negatif. Tajhalun ini pernah kita bincang dalam surah Al-Baqarah. Nabi Musa berdoa jangan ikut perasaan. Orang yang terlibat dengan homoseksual ini Ustaz ya, LGBT ini, mereka ikut perasaan saja. Kalau mereka cuba untuk menulis jurnal untuk menyatakan ini kerana genetik, kerana apa sebagainya, itu semuanya adalah bukan atas dasar ilmu. Tapi kemahiran mereka Ustaz ya, ialah dia akan cuba berkomplot untuk memastikan apa? Bahawa mereka adalah dijustifikasikan dengan ilmu. Mereka kata genetik kerana mereka ini lahir dalam keadaan tak cukup hormon ini itu dan sebagainya, tetapi dinyatakan oleh Nabi Lut, antum qaumun tajhalun, kamu ikut perasaan yang negatif saja. Perasaan okey, tetapi perasaan yang negatif bukan berasaskan kepada ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu kita kawal lah Ustaz. Salah satu cara pengawalan perkara ini ialah kawal emosi, ya, hubungan antara lelaki perempuan, kemudian disiplin solat untuk orang lelaki dengan orang perempuan kan berbeza. Lelaki recommended dekat masjid, itu memerlukan kepada jati diri lelaki. Kadang-kadang kita kena, kalau rapat sah dulu kan, kita tersiku ke, ada bau-bau sikit ke, biasalah kan. Kita tetap juga motivasi untuk orang lelaki berbeza dengan orang perempuan. Tapi kalau dia kata tak selesa nak pergi jalan ke masjid pun dah lembik,
maka inilah melahirkan kelembikan kepada lelaki, akhirnya dia jadi begitulah Ustaz. Ya, saya pernah buat program dengan satu kumpulan yang lembut-lembut sikit ni, ya. Dia sebenarnya salah satu daripada soalan saya tanya, selalu pergi solat jemaah tak? Dia kata dia tak selesa pergi solat jemaah pasal kadang-kadang rapat, kadang-kadang terpijak sikit, dia tak suka. Dan satu lagi dia suka pakai wangi-wangi. Jadi dia tak suka kalau ada bau-bau sikit ke kan. Dia rasa tak selesa, baik dia sembahyang seorang-seorang lebih khusyuk katanya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu ayah ibu didik. Tuan-tuan sekalian, kita doa bersama anak kita dididik dengan kelakian macam mana untuk anak lelaki bina rijalnya itu dengan pergi masjid. Ya, apatah lagi masjid dah buka Ustaz ya. Kalau kita tidak manfaatkan institusi masjid, sebenarnya kita melatih anak lelaki kita menjadi muzakkar, bukannya rijal. Ya, ada beza ya. Muzakkar ini kalau katakan kucing jantan Ustaz ya. Tetapi kalau kita cakap tentang rijal adalah satu individu yang boleh berdiri atas dua rijlun, atas kaki sendiri. Itu melatih mereka untuk menjadi lelaki yang sebenar-benarnya pada ayat 55, bukannya lelaki mendatangi kepada lelaki. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita sama-sama saksikan. Yang pertama, kita menggalakkan orang ramai beristighfar dan bukan mencabar ataupun mempersoal Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Ini penting kita belajar daripada ayat 46 apabila Nabi Saleh mengingatkan kepada kaumnya istighfar agar Allah menyayangi, memberi rahmat dan membantu segala ujian yang kita hadapi. Yang pertama. Yang kedua, kita bertanggungjawab dan jangan salahkan orang lain atas kekurangan, atas cabaran, ujian yang ada. Kita bertanggungjawab, ya. Kalau perlu tegur, kita tegur, tapi kita buat bersama. Itu yang kita belajar daripada ayat 47, kerana kaum Nabi Saleh, ya, mereka menyalahkan Nabi Saleh sebagai sumber nasib malang mereka. Yang ketiga, kalau kita jadi influencer, pastikan kita memberi pengaruh kebaikan dan bukan mengajak ke arah keburukan, seperti ayat 48 di mana ada 9 kumpulan tis'atu rahtin, tetapi mereka itu mengajak bersumpah bersama-sama bagaimana menghancurkan Nabi Saleh. Jangan jadi begitu, tapi kita terus menjadi orang yang ada ramai follower dekat Facebook, di YouTube dan sebagainya, gunakan untuk mengajak ramai-ramai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhanku, kurniakanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengerjakan kebaikan ya Allah. Ya Allah, kurnialah kekuatan kepada kami ya Allah untuk kami menjauhkan maksiat, perkara-perkara fahsyat, perkara-perkara keji ya Allah. Berilah hidayah kepada kawan-kawan kami yang terjebak pada perkara-perkara yang fahsyat ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah bumi Malaysia ini ya Allah, selamatkanlah ia daripada bala bencana ya Allah. Janganlah kau uji kami dengan ujian kami tidak mampu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah urusan kami semua ya Allah, ulama kami, pemimpin kami, rijal kami, perempuan kami semua ya Allah. Perbaikilah kami semua ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari Jumaat penuh barakah ini dan terus kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita terus bersama dengan Nabi dan terus kita banyak berinfak pada hari Jumaat ini dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk sama-sama kita menjejak kepada perjuangan Nabi, ya, agar Quran ini dinaikkan, diletakkan tempat paling tinggi, bukan sekadar ia selamat pada banjir, tetapi ia selamat dalam setiap hati kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum.